Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير يا كريم. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، اللهم فرج كربنا كما وعدت، اللهم فرج كربنا كما وعدت. أما يجيب المضطر إذا دعاه واكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ahli-ahli qaryah, tuan-tuan guru, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambah amal ibadah kita, dan kita masih diberikan ruang dan juga masa untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan agama. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan baca kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fiqh, iaitu bahagian nikah. Kita akan baca bahagian nikah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada tajuk tegahan menjadi wali. Kita sambung tajuk tu. Dia berkaitan dengan wali nikah. Wali nikah ni antara rukun dalam pernikahan. Kalaulah tidak ada wali, maka tidak sah pernikahan tersebut. Dan kalaulah tidak cukup syarat berkaitan dengan wali, maka ia juga tak dikira sebagai pernikahan yang sah. Jadi malam ni kita cuba tengok, ada juga wali yang tertegah ataupun tidak layak ataupun hilang kelayakan untuk mereka menjadi wali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin rabbal alamin. Dia kata kat sini tegahan menjadi wali. Nombor yang ada kat sini dia kata 106. 106. Wali pada susunan wali-wali yang tersebut itu, yang kita dah nyatakan sebelum daripada ini, iaitu bermula dengan ayah, lepas tu datuk yang ikut susunan tu. Kita boleh tengok pada muka surat. Muka surat kalau yang Jawi tu muka surat 89, susunan wali. Kita tengok yang tu bermula dengan ayah, datuk, lepas tu adik-beradik, lepas tu anak menakan, lepas tu pak menakan dan sepupu. Lepas tu sepupu lah. Jadi itu turutan berkaitan dengan wali pernikahan. Yang tersebut itu boleh tertegah. Jadi mereka ni yang kita kategorikan sebagai wali aqrab dan juga wali ab'ad. Kalau masih ada wali aqrab, maka tak dibolehkan untuk kita berpindah kepada wali ab'ad. Tak boleh. Dan dalam hal-hal yang sedemikian berkaitan dengan wali ini, ada ketikanya dan juga keadaan yang di mana boleh tertegah daripada menjadi wali. Tak layak jadi wali ataupun hilang kelayakan untuk dia menjadi wali.
dengan sebab ada salah satu daripada sifat-sifat yang berikut. Salah satu daripada ketujuh-tujuh sifat yang akan disebutkan nanti, maka ia boleh menghilangkan kelayakan untuk ia menjadi wali, maka ia akan berpindah kepada wali yang seterusnya. Iaitu dia kata yang pertama, sahaya ada sifat kehambaan. Jadi pada zaman dahulu kalau ada sistem perhambaan, kalau dia ni termasuk hamba seseorang, maka dia tidak layak menjadi wali. Kemudian yang kedua wali kanak-kanak. Kanak-kanak pun tidak, kanak-kanak yang tidak balik lagi lah, yang tak sampai lagi umur balik, maka dia tidak layak untuk menjadi wali. Katakan ayah tak ada dah, lepas tu Tok Wan pun tak ada, dia beradik, adik dia kecil lagi dan tak balik lagi, tak boleh. Maka adik yang tidak balik lagi tu, maka dia tidak layak untuk menjadi wali. Dan kita kena tengok samalah, balik tak balik ni kan dia, kita kena siasat lah. Kadang-kadang dia balik awal, tingkatan satu dia dah balik dah, maka kalau dia balik walaupun tingkatan satu, maka dia layak untuk menjadi wali pada ketika itu. Sebab tu kita kena cek balik, bukan kata balik ni kena tunggu sampai 15 tahun. Bukan macam tu. Kadang-kadang dia balik awal. Jadi kena siasat. Sebab ada kes yang berlaku dekat Kedah, pada ketika kak dia kahwin, Tok Wan tak ada, ayah tak ada, lepas tu adik ada, adik lelaki. Lepas menikah apa semua, dia berpindah kepada wali lain lah. Dia berpindah kepada, dia anggap dia tu macam tidak balik, maka dia pindah kepada wali yang lebih, yang lain lah. Bila siasat mai, dah kawan tu dah menikah 5 tahun dah kan, dah ada anak apa semua dah. Lepas tu bila siasat mai, tengok-tengok, bila kita tanya budak tu, pada ketika kak hang kahwin tu, hang balik ke tak lagi? Maka dia kata dia dah balik dah pada ketika itu. Dan kita siasat lah, kita tanya dia, hang tahu ke apa makna balik? Dia kata tahu. Dia tahu, dia cerita hak macam kita mengaji dalam kitab. Betul. Ada cerita tu memang betul, dia hadapi benda tu dan memang dia balik pada ketika itu. Lagu mana? Oleh demikian, apabila pada ketika itu dia adalah wali yang aqrab, maka tidak boleh berpindah kepada wali ab'ad. Maka perkahwinan yang telah dilaksanakan pada 5 tahun lepas itu dikira sebagai perkahwinan yang tidak sah. Tidak sah. Maka bila tidak sah, perlu dilakukan perkahwinan semula. Kena akad nikah semula lah. Menggunakan wali yang betul ya. Lepas tu kalau ada anak macam mana? Itu dikira sebagai anak hasil daripada pernikahan yang syubhah. Anak tu dikira sebagai anak halal. Tidak ada isu lah. Tidak ada isu. Tak dikira sebagai anak haram. Anak haram ni apa dia? Hasil daripada penzinaan. Itu adalah anak haram. Tapi kalau hasil daripada pernikahan yang syubhah, itu bukan anak haram, itu anak halal. Maka kita, apa yang kita nak kena buat, jangan kita kalang kabut lah. Lagi duk cerita canang atau kat orang tu, jadi benda lain lah kan. Jadi kita bagi tahu dekat pihak yang terlibat tu, kita bagi tahu slow-slow, ni main nak bincang ni kata kan, ni adik hang dulu ni dah balik dah pada masa pernikahan tu, jadi pernikahan pada ketika itu tidak sah kan. Kita kata, jadi kita nak bagi sah ni, kita bagi buat baliklah akad yang baru. Itu menurut apa yang kita amalkan di Kedah. Dan kalau tuan-tuan nak pastikan benda ni betul ke tidak, tuan-tuan boleh tanya qadi-qadi yang pernah, ataupun mereka yang terlibat dengan jabatan agama yang pernah hadapi kes yang macam ni. Memang banyak. Okey, baik. Yang ketiga, dia gila. Sekalipun putih-putih, gila sat. Lepas tu dia elok balik. Duk lama dia gila pula kan. Kadang-kadang hari ni dia gila, esok elok balik. Lusa gila pula, dia gila sat-sat. Dia gila macam ni, kita mungkin dia terlupa makan ubat, dia gila sat. Doktor bagi tahu kat dia 3 jam sekali hang kena makan ubat. Kalau hang tak makan ubat,
Otak hang takut jadi kot lain. Lepas habis 3 jam sekali dia tertinggal tahu mana ubat tu, dia tak makan ubat, jadi gila balik. Jenis gila putih-putih ni. Dia kata gila sekalipun putih-putih, sekejap gila, sekejap tidak. Kita kata ada ke orang gila lagu tu? Memang ada lah tuan-tuan. Kalau tak ada, kitab tak sebut. Disebabkan ada tu lah kitab sebut. Tegahan itu pada masa berlakunya gila. Kalaulah dia ketika mana dia gila tu, maka dia tidak layak menjadi wali pada ketika itu, maka kita kena serah kepada wali ab'ad. Dia akan berpindah kepada wali ab'ad. Oleh itu, kalau orang jenis lagu ni, wali ab'ad kena ada sekali dekat dia. Takut ketika mana berlaku akad nikah dia gila. Lepas dia tak gila, dia kembali semula kepada wali aqrab. Macam tu. Sebab dia gila sat, lepas tu dia elok balik, gila pula. Maka ketika dia gila tu, maka tak boleh dia jadi wali. Dan kita kena tunggu, kalau kita nak tunggu, kita tunggu sampai dia sedar balik, sampai dia elok balik daripada gila dia. Ataupun pada ketika dia gila tu, kalau kita tak mau tunggu, kita kena berpindah kepada wali ab'ad. Baru boleh. Kalau tidak, tak dibenarkan sebab dia gila. Dia sudah hilang kelayakan pada ketika itu untuk menjadi wali pernikahan. Dan masa itu dinikahkan maulihnya oleh wali ab'ad. Itu hukum dia. Kita tak tahulah kes macam ni tuan-tuan. Kalau kita ada kawan-kawan kita yang jenis macam tu, gila sat, lepas tu dia tak gila. Bukan gila perempuan, tu gila lain. Ni gila sungguh, otak tak betul. Memang gila. Cakap pun tak betul. Jenis macam tu lah. Ketika mana dia gila tu, kita kena pastikanlah. Wali ab'ad ada sekali. Kalau kita tak mau tunggu dia elok balik, mungkin dia gila lama, 3 jam gila. Lepas 3 jam dia elok balik. Dia cakap elok balik. Dia jadi wali, dia boleh jadi wali balik. Tapi dah 3 jam lama sangat, majlis itu kita nak pergi segera. Jadi kita pun serah kat wali ab'ad untuk dia nikahkan perkahwinan majlis itu. Dia jadi wali pada ketika itu. Tidak pada masa siuman. Ketika mana dia dah siuman balik, elok balik, maka wali ab'ad dia tak boleh nak jadi wali pada ketika itu. Macam tu lah. Dia gila sat, gila apa tu, elok balik, gila sat, maka itu hukum dia. Okey, keempat, kita dah bincang dah lama, banyak kali dah kita sebut tentang fasik. Fasik dalam mazhab kita Syafi'i rahimallahu ta'ala, maka dia akan menghilangkan kelayakan seseorang itu untuk menjadi wali. Yang lain daripada raja dan juga sultan. Tetapi ulama, kalau kita tengok pada zaman kita pada hari ini, berdasarkan kepada muzakarah fatwa yang dibuat sama ada kebangsaan ataupun di Kedah kita, maka ulama kita memutuskan bahawa pada hari ini walaupun wali itu fasik, maka diterima, dianggap sebagai sah pernikahan tersebut. Oleh itu ada yang sebut, walaupun ada dalam kitab, tapi hukum tu telah dinasahkan. Dinasahkan disebabkan ada keputusan baru, disebabkan melihat kepada faktor-faktor ataupun meraihkan keadaan masyarakat pada hari ini yang susah untuk kita nak dapatkan wali yang betul-betul adil. Susah. Oleh itu dibenarkan. Dan ada yang kata fasik dalam kitab saja, tapi segi amalan kita dah tak pakai dah. Macam tu. Sebab ada muzakarah yang diputuskan oleh ahli fatwa mengatakan wali fasik pun dibolehkan untuk mengadakan akad pernikahan. Cuma pada ketika majlis itu kita minta dia istighfar kepada Allah Ta'ala untuk berhati-hatilah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, istighfar, mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas daripada tu barulah dia mengadakan akad pernikahan. Maka itu bila dia bertaubat dekat Allah Ta'ala, sudah tentulah dia boleh untuk jadi wali. Sebab tu kita tengok pada majlis-majlis pernikahan ni, kita akan minta dia
Mengucap syahadah dulu, lepas tu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat tu apa maksud? Taubat tu adalah dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Maka dia boleh jadi wali dan tidak dikira sebagai fasik pada ketika itu. Okey. Yang kelima, kena tegahan dengan sebab dakwa oleh mahkamah. Mahkamah putuskan dia ni kena masuk penjara. Kan? Mahkamah putuskan dia ada kes apa semua, bawa masuk mahkamah, lepas tu mahkamah putuskan dia ni memang kena masuk penjara, jin. Lagu benar tuan-tuan. Okey, katakan majlis pernikahan akan diadakan pada bulan hadapan. Okey, bulan ni memang dia tak ditahan lagi, tak dimasuk dalam jil lagi. Tapi tiba-tiba bulan depan tu dia dibicarakan dalam mahkamah. Tengok mahkamah hakim putuskan dia masuk penjara. Dia masuk penjara. Jadi macam mana tuan-tuan? Bila dia masuk penjara tu, maka kalau ikut kitab yang kita baca ni, dia kena tegahan dengan sebab dakwa oleh mahkamah. Dia masuk dalam penjara. Maka dalam kitab dia kata, maka orang yang macam ni tidak dibenarkan ataupun hilang kelayakan untuk menjadi wali pernikahan. Ni dalam kitab dia sebut lagu tu. Tapi dari sudut pelaksanaan kita di Kedah ataupun di Malaysia kita ni, bila banduan tu berada dalam penjara, adakah mereka ni tak dibenarkan sama sekali untuk kita hubungi? Adakah penjara tu kata tak ada siapa boleh hubungi dia dan tidak boleh nak buat apa pun? Adakah banduan kita ataupun penjara kita di Malaysia ni bersikap macam tu? Kalau kita cek balik kepada kawan-kawan kita yang kerja di Jabatan Agama, dia kata kes yang macam ni yang berada di penjara ni, maka pihak penjara dia benarkan untuk kita pergi hubungi banduan yang ada kat penjara tu. Bila kita hubungi dia, maka dia boleh jadi wali pada ketika itu. Oleh demikian, yang kelima ni, kalaulah di Kedah kita ataupun di Malaysia kita, dia masih lagi tidak hilang kelayakan untuk jadi wali. Dia masih boleh jadi wali. Asalkan kita habaq dekat Jabatan Agama, kita bagi tahu kata ni, walaupun ni ayah saya duduk dalam penjara, lagu mana nak buat? Jabatan Agama akan hubungi Jabatan Penjara untuk laksanakan, untuk mereka jadi orang tengah, lagu mana nak laksanakan perkahwinan berdasarkan kepada wali yang akrab itu. Mereka akan uruskan benda tu. Jadi kita di Kedah ni, maka hak kelima tu dia tidak hilang kelayakan. Tetapi kalau kes yang di mana dia ditahan di Siam, dia buat salah dekat Siam, dia jual pil kuda, jual pil kuda, dadah, terlibat dengan dadah lah. Lepas tu dia kena jail, dia kena penjara, dia kena tahan dekat Siam tu, bukan dekat Malaysia. Bila kena tahan dekat sana, lagu mana dia nak keluar? Susahlah sikit nak keluar. Kita nak hubungi dia macam mana? Pihak Siam bagi kita hubungi dia, tak boleh. Kalau macam tu dia akan hilang kelayakan. Hilang kelayakan menjadi wali. Apatah lagi berada di Siam, maka dia sudah berada jauh 2 marhalah lebih dah. Maka dia sudah hilang kelayakan untuk menjadi wali pada ketika itu. Okey, keenam, akalnya cedera dengan sebab tua. Nyanyuk lah ni, nyanyuk. Ayah makan lagi, dia kata tak makan lagi, sedangkan dia dah makan 3 pinggan. Jadi bila kita tanya dia kata tak makan lagi, dia nyanyuk. Ayah sembahyang dah lagi ni. Dia kata, masuk dah kau waktu. Kita tengok nak dekat lohor lah, kan? Subuh dia tak sembahyang pun. Dia lupa ambil tahu tu, dia nyanyuk lah. Jadi akal dia cedera dengan sebab tua atau dengan sebab penyakit yang teruk. Dia pelupa, dia lupa, dia sengah. Orang tanya dia kenal siapa ni? Dia tak tahu siapa dia. Anak dia tanya dia,
Dia siapa dia ayah? Tak tahu, aku tak kenal. No? Ini penyakit pelupa, penyakit teruk lah. Cedera kepada otak dia. Mungkin dulu ni dia pernah aksiden ke apa ke, otak dia jadi tak elok, maka dia tak boleh fikir dengan cara elok, cedera kepada otak dia, ataupun penyakit tua yang kita kata sebagai nyanyuk, maka orang macam ni pun akan hilang kelayakan untuk dia menjadi wali pernikahan. Kita kena hati-hatilah tuan-tuan. Pokok ada kes macam ni berlaku kat atas orang terdekat dengan kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Yang ketujuh, berlainan agama murtad wal'iyadzubillah. Bila jadi murtad, dia pegang agama lain, masuk agama lain, maka dia sudah hilang kelayakan untuk menjadi wali pada ketika itu. Okay, baik. Bila ada satu daripada sifat di atas, daripada nombor 1 sampai nombor 7, tadi kita kata yang kelima tu sudah tidak, kalaulah ditahan di Malaysia maka dibenarkan lagi, maka dia masih ada kelayakan untuk menjadi wali. Kalau yang kelima tu, maka kita kata ada 6 perkara lah. Kalau kita nak apply dekat Malaysia kita ataupun di Kedah kita, cuma ada 6 perkara saja. Bukan kata 7 lah. 6 perkara saja. Bila ada satu daripada sifat di atas, ini berpindahlah kuasa wali itu daripada wali aqrab. Asal dia ayah. Katakan ayah yang ada salah satu sifat daripada sifat-sifat kita sebutkan tadi. Wali. Jadi kuasanya daripada wali aqrab yang sepatutnya ia mewalikan kepada wali ab'ad, maka berpindahlah wali itu, kuasa wali itu kepada wali ab'ad. Macam tu. Hilang kelayakan. 6 perkara. Sebab apa? Sebab yang kelima tu tak termasuk. Sebab kita boleh bincang dengan jabatan penjara, lagu mana nak kontak dia, lagu mana kita nak hubungi dia untuk membolehkan dia melaksanakan pernikahan, dia mewakilkan ke apa ke. Jadi kita kena kontak dah, boleh kontak dah, itu tidak ada masalah. Okey, baik, cawangan masalah. Dia kata cawangan masalah, ini masalah furu' lah. Kalau kita bincang dalam fiqh ni, dia akan sebut sebagai masalah furu', masalah cabang. Tapi dia kata cawangan masalah. Betul lah, sama lah tu. Yang pertama, orang buta. Kalau dia buta tak nampak, boleh tak dia jadi wali? Orang buta tidak terjejas kuasanya, bahkan boleh dia mewalikan. Kalaulah kawan tu buta cacat, maka perkara itu tidaklah menjejaskan untuk dia menjadi wali, ataupun tidaklah hilang kuasa dia untuk menjadi wali pernikahan pada ketika itu. Demikian juga orang pitam. Pitam ni macam akal hilang, insan. Tetapi kena tunggu sampai dia baik, dia pingsan, dia hilang akal. Tapi sekejap bila pingsan ni dia sat saja. Mungkin dalam 2-3 jam, mungkin 5 jam, mungkin sehari, mungkin 12 jam, mungkin 2-3 hari, dia pingsan sat saja. Bila pingsan tu, kita kena tunggu sampai dia sedap. Tunggu sampai dia baik, sekalipun lama beberapa hari. Dia kata beberapa hari tak kira, kena tunggu juga macam mana pun. Pitam, pingsan kan? Tak sedap, koma, sama lah tu, koma, pingsan. Kita kena tunggu dia, kena sabar Zat, maka dia tidak akan berpindah. Dia tidak akan berpindah kepada wali ab'ad, tidak akan berpindah. Kena tunggu macam mana pun bagi dia sedar balik. Barulah bila dia sedar tu, maka barulah kita boleh melaksanakan akad pernikahan. Nikah yang di mana orang yang koma, pitam dan sebagainya, pingsan dan sebagainya. Okey, wali aqrab yang di dalam ihram. Ini kita fahamlah yang ni. Dia wali aqrab, dia seorang ayah ataupun tok wan. Tapi dia ni di dalam keadaan ihram, menunaikan umrah ataupun haji. Sama lah. Ihram ni sama ada haji ataupun umrah. Maka ia tidak akan berpindah kuasanya kepada wali ab'ad. Dia pada ketika ihram tu memanglah dia tidak boleh menjadi wali, tetapi dia masih lagi wali aqrab.
Cuma apa yang menghalang dia untuk menjadi wali pada ketika itu? Kerana dia ihram. Tu saja. Tapi kuasa wali dia hilang tak? Tak hilang. Kan? Cuma dia tak boleh dan tak dibenarkan untuk melaksanakan pernikahan pada ketika dia ihram. Oleh itu bila mana dia tidak hilang kelayakan dia, maka ia tidak akan berpindah kepada wali abad. Tidak akan berpindah. Bahkan dinikahkan oleh hakim. Jadi pada ketika sebab dia tak boleh nak nikahkan anak dia dan dia tidak berpindah kepada wali abad, maka wali itu akan berpindah kepada wali hakim. Wali hakim lah yang akan menikahkan anak dia. Ini untuk kes yang di mana seorang ayah yang sedang dalam keadaan ihram. Kita jika wali atau bakal suami yang di dalam ihram minta wakilnya mengakadkan nikah, kita kata aku tak boleh nak nikahkan anakku sebab aku ni nak berihram pada tarikh sekian-sekian, kan? Jadi aku nak wakil lah dekat hang. Boleh tak dia wakilkan dekat orang lain? Sebab kita tak boleh nak laksanakan pernikahan tersebut. Jadi kita pun terfikir macam ni lah. Tak apalah kalau macam tu aku wakil dekat orang lain lah. Boleh atau tidak dia wakilkan pernikahan itu kepada orang lain untuk mengakadkan pernikahan? Dia minta wakilnya mengakadkan nikah anaknya atau bagi dirinya, tiada sah akad itu. Walaupun wakil, sebab dia sudah hilang kelayakan untuk menjadi wali, itu pun tidak dibenarkan jadi wali pada ketika itu. Bila dia sudah tidak ada kelayakan untuk jadi wali pada ketika itu, maka dia juga tidak layak untuk mewakilkan orang lain, sebab orang tu dia jadi wakil dia, kan? Dia sendiri pun tak boleh nak nikahkan anak dia, maka dia sendiri tak boleh nak wakilkan pula dekat orang lain. Tak dibolehkan. Kalau dia juga buat, kalau dia wakilkan juga dekat orang lain, maka tidak dibenarkan sama sekali. Maka perkahwinan itu dikira sebagai perkahwinan yang tidak sah. Sebab apa? Sebab wakil tu wakil diri dia untuk menikahkan anak dia. Tak boleh. Sekalipun ia wakil dalam keadaan halal, walaupun kita wakilkan orang tersebut, dia bukan berada dalam keadaan ihram pun, sebab dia tak ikut kita pun, tapi tetap dikira sebagai tidak sah, sebab kita tu sendiri sudah tidak layak untuk jadi wali, sebab kita dalam keadaan ihram. Maka kita juga tak boleh wakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali pernikahan untuk anak kita ataupun untuk diri kita. Okey, tidak terpecat wakil. Kita boleh lantik dia, tak ada masalah. Cuma dia kena tunggulah sampai kita habis ihram kita. Kita kata ni saya dah tahallul dah, bolehlah nak laksanakan pernikahan anak saya. Boleh lah, tak ada masalah. Sebab ketika mana kita jadikan dia sebagai wakil, tak boleh itu ketika mana kita ihram. Itu saja yang tak boleh. Selepas kita tahlul apa semua dah halal dah, tak apa lah, kan? Kita habaq dekat dia, sebab zaman kita pada hari ni ada handphone, ada telefon, kita boleh call lah, habaq lah dekat dia. Ni saya dah habis dah halal apa semua dah, lah ni hang nikahkanlah anak aku tu. Habaq dekat kau tu. Sebab kau tu dekat Malaysia, kita berada di tanah haram, berjauhan nak balik tu lambat lagi, kan kita pergi tanah haram ni bukan 2-3 hari. Kita orang Malaysia ni kadang-kadang pergi sampai sebulan, ihram saja, umrah saja, tapi pergi sampai sebulan 2 bulan. Paling kuat pun 15 hari, 2 minggu lah, betul paling kuat. Bukan paling kuat, paling singkat lah, kan, 2 minggu. Paling lama sebulan lebih, Jadi nak tunggu dia, wakil dah ada dekat Malaysia, dia dah lantik kawan tu, maka kawan tu taklah terpecat ataupun taklah hilang kelayakan dia nak jadi wakil, sebab dia tak boleh nak laksanakan akad nikah tu sebab kita masih ihram tu saja. Bila habis saja kita umrah, kita dah halal dah, maka habaqlah dekat dia dekat Malaysia ni, maka tolong laksanakan, tolong segerakan menikahkan anak aku. Habaq dekat dia, dekat wakil kita. Boleh ya? Dengan sebab ihram wakilnya, nanti setelah halal wakilnya itu, barulah ia menjalankan akad yang diwakilkan kepadanya. Boleh, tak ada masalah.
Oh. Okey, Jim. Jika sultan atau qadi berihram, mereka ni ada tauliah untuk menikahkan orang. Mereka sendiri yang ihram. Harus pemangkunya. Sebab ada lah. Mereka ni kalau pergi mana-mana pun ada lagi orang lain yang boleh, yang ada tauliah untuk menikahkan orang ni. Bukan kata mereka saja. Kita nak dapat tauliah untuk nak menikahkan orang ni, ramai yang dapat tu. Mereka ni dikira sebagai wali hakim, wakil kepada sultan. Jadi harus pemangkunya. Katakan dia ada pemangku dia selama dia tidak berada di pejabat, dia berada di Mekah Mukarramah, maka ada pemangku dia dekat pejabat tu. Maka pemangku dia pun boleh laksanakan akad pernikahan, tidak ada masalah sebab mereka ni adalah wali hakim. Wali hakim ni bukan dikira sebagai wakil. Dia berbeza ni, wakil dengan pemangku ataupun mereka ni memang kerja depa. Ni kerja depa. Sebagai orang yang pemegang tauliah untuk nak menikahkan orang, mereka memang ada tauliah pun. Jadi pemangkunya mengakadkan nikah orang yang tiada berwali menurut pendapat Syekh Khaffaf yang mana telah disahkan oleh Ar-Rawiyani dan lain-lain ulama kerana kerja yang diuruskannya itu atas nama wilayah. Dia dah dapat tauliah daripada sultan untuk dia melaksanakan akad pernikahan. Maka siapa-siapa yang ada di Malaysia ni bolehlah dilaksanakan akad pernikahan tersebut. Untuk kes yang macam mana? Untuk kes wanita yang sudah tidak ada wali lagi, wali nasab dah tak ada dah. Wali nasab tak ada dah, nak cari pun tak ada dah. Depa ni lepas tu wanita ni mengharapkan wali hakim. Wali hakim tu pula yang ada dekat negeri tu, dia pula ihram, dia buat umrah pada ketika tersebut. Maka boleh kalau ada siapa-siapa dekat pejabat tu pemangku kepada qadi tu, maka boleh dia laksanakan sebab ini kes yang di mana wali hakim mereka mendapat tauliah kebenaran daripada sultan untuk melaksanakan akad pernikahan. Ini bukan wakil, tuan-tuan. Ini kes memang tugas depa. Tu tak apa. Sebab tu dia kata bukan wakalah, bukan wakil kat sini. Bukan kata qadi yang duduk kat sana tu mewakilkan orang lain, tak. Memang tugas depa, tugas sesama depa yang dapat tauliah. Okey, sekiranya seorang perempuan hendak berkahwin, datang beberapa orang walinya. Ini kes yang kita kena ingatlah, tuan-tuan. Wali ni ada macam-macam. Sekiranya seorang perempuan hendak berkahwin, datang beberapa orang walinya yang satu darjat. Apa maksud satu darjat? Satu darjat ni maksudnya wali adik-beradik. Adik-beradik, abang dengan adik. Ayah dah meninggal dah, tak ada dah. Tok Wan pun tak ada dah. Yang tinggal adik-beradik. Abang ada, adik pun ada. Katakan mereka ni ramai. 5 orang. 5 orang tu ramai lah kan. Wanita ni nak menikah. Lepas tu wali dia ramai. Dan sama darjat mereka ni satu darjat. Adik-beradik tu satu darjat saja. Siapa-siapa pun kalau wanita tu izinkan untuk mereka menikahkan wanita tersebut, maka siapa-siapa pun boleh jadi wali. Adik pun boleh, abang pun boleh, siapa-siapa boleh jadi wali. Orang yang walinya satu darjat hendak mewalikan seperti 3 atau 4 orang anak saudara. Ni dia bagi contoh tentang anak menakan. Anak menakan pun sama juga satu darjat juga. Anak menakan. 3 orang anak menakan, semua boleh jadi wali. Ataupun dia kata 4 orang anak menakan, semua anak menakan boleh jadi wali. Dan perempuan memberi izin kepada tiap-tiap seorangnya dan dia izinkan. Dia kata tak apa, siapa-siapa pun boleh jadi. Dia kata siapa-siapa nak menikahkan saya, dia kata ni anak menakan. Siapa-siapa antara 4 orang ni nak menikahkan saya sebab saya dah ada calon. Hampa jadi wali ni, jadi aku benarkan hampa jadi wali saya. Siapa-siapa pun tak apa, dia kata. Dia benarkan semua.
Memberi izin kepada tiap-tiap seorangnya nescaya sunat mengahwinkan dia oleh sesiapa yang lebih pandai dalam hukum bab nikah. Tengok balik siapa yang mengaji agama. Antara anak menakan kita yang 3 orang atau 4 orang tu, siapa yang mengaji agama? Mengaji, katakan semua mengaji agama, okey, tak apa. Dalam mengaji agama tu, siapa yang mengaji syariah, hukum hakam fiqah? Tengok-tengok semua mengaji syariah, semua hukum hakam fiqah. Tengok balik antara 3 orang atau 4 orang tersebut, mana satu yang mengaji fiqh yang bab nikah saja. Bab nikah dia pandai. Maka sunat kita utamakan dia untuk menjadi wali pada ketika itu. Walaupun adik sekalipun, bukan abang tak tahu apa katakan. Dia bab muamalat dia pandai. Tapi bab nikah dia tak apa nak reti. Adik saja pandai. Maka kita sunat bagi dekat adik tu untuk jadi wali pernikahan pada ketika itu, sebab mak menakan ni, hak nak nikah ni dia dah benarkan. Siapa-siapa boleh jadi. Tak apa lah. Kan? Dia jadilah pada ketika itu. Maka sunat dia lah yang jadi. Sebab apa? Dia tahu hukum bab nikah ni. Kita tengok balik. Tapi kalau semua tak tahu, jadi sama balik lah kan. Jadi siapa-siapa pun tak apalah, kita ambil yang lebih tua lah, hak abang lah. Tak apalah macam tu. Kan? Kemudian pandang siapa yang lebih warak. Kalau tak ada siapa yang mengaji agama syariah pun tidak apa semua, tengok antara 3-4 orang ni, siapa yang paling warak, yang rajin main masjid, kan? Itu warak lah kan. Kemudian pandang siapa yang lebih tua. Kita ambil abang lah. Kalau abang suka main masjid, dia pula warak dan dialah abang, maka dialah yang paling layak untuk disunatkan, dialah yang akan mengakadkan pernikahan untuk mak menakan dia. Dengan persetujuan yang lain. Kena setuju, yang lain kena setujulah. Ini kes yang di mana mak menakan dia dah bagi keizinan kepada anak menakan, semua anak menakan dia untuk menikahkan dia. Dan ketika mana kita pilih abang ke adik ke, yang lain semua setuju. Ni kes semua setuju. Tidak ada isu, tak ada masalah, maka si abang tu silakan untuk mengakadkan pernikahan untuk mak menakan dia. Tak ada masalah. Sebab semua dah setuju. Tetapi jika ia perempuan menentukan izin, dia kata, tak, aku tak mau hak adik-adik, aku tak mau, aku nak abang long tu. Kan? Bang long tu, hak anak menakan tu, orang panggil bang long kat dia. Aku nak dia menikahkan aku, hak lain aku tak mau. Dia diizinkan cuma seorang saja. Anak menakan dia ada pada ketika itu ada sampai 3 orang kan, 3 ataupun 4 orang yang contoh yang disebut kat sini. Tapi hak mak menakan hak nak menikah ni, dia cuma izinkan balong seorang saja. Maka dialah yang kena laksanakan akad pernikahan. Hak lain tak boleh. Tak kira warak ke tak warak ke, sebab dia sendiri pilih balong. Dapat lagu mana? Mungkin dia rapat dengan balong kan, orang lain dia tak rapat. Maka perempuan menentukan izinnya kepada seorang sahaja, tertentulah yang seorang itu tidak boleh yang lainnya. Yang lain tak boleh. Kita kata balong saja boleh. Kita kata hak lain tak setuju, tak terpakai. Tak terpakai sebab wanita tu, mak menakan mereka tu yang nak menikah tu dah pilih dah siapa untuk jadi wali dia. Maka kena ambil yang tu. Yang lain tak boleh dah. Hampa setuju ke tak setuju tak? Hampa tak boleh. Jika berlaku perselisihan, masing-masing hendak mewalikan, mereka berbeza pandangan kan. Mereka berebutlah nak jadi wali. Abang kata akulah, biar akulah jadi wali. Adik pula kata tak mau. Adik pun nak jadi wali juga. Nak bagi ada pengalaman, nak bulan Facebook dia kata kan. Nak tunjuk kat kawan-kawan. Walaupun saya muda lagi tapi dah jadi wali wali nikah. Nak tunjuk kat orang kan. Abang kata lah, bagi kat aku lah. Jadi semua berebut nak jadi wali. Jika berlaku perselisihan, masing-masing hendak mewalikan, padahal laki-laki yang meminang hanya seorang sahaja. Nak menikah tu seorang saja. Kan? Kenalah wajib buang undi. Kalau hampa berebut sangat, tak apa pun
Kita kalau boleh tu kita nak elak lah kan. Kita pun nak menikahkan orang kita ketang juga. Kalau boleh tak mau lah. Tapi hak ni yang disebut ni, hak ni semua jenis kaki ceramah semua. Kan? Semua jenis tak ketang. Kalau dia seronok kalau nak menikahkan orang, semua tutup kodi belakang adik-adik mereka ni. Tak mau kalah kan. Tak mau kalah. Dia nak juga dia juga. Maka kena buat undi. Betul-betul sekali. Undi. Dalam kitab dia sebut wajib buat undi. Hukum dia wajib. Sebab kita nak mengelak daripada berlakunya perkelahian. Semua nak menikahkan mak menakan dia. Dia kata ni sejarah kami lah hidup ni. Kan? Maka barang siapa yang keluar undinya, bila kita undi-undi tengok, yang keluar tu bangah. Bangah lah jadi. Dialah yang akan mengakadkan pernikahan mak menakan dia. Dialah yang mengahwinkan wanita tu ataupun mak menakan dia. Nikah yang saya sebut sebab apa kita tahu mak menakan? Sebab contoh dia bagi itu anak-anak menakan. Kan? Tinggal yang tu. Hak lain dah tak ada dah. Ayah tak ada, tok wan tak ada, adik-beradik pun tak ada. Kan? Tak ada belakang dah. Mak menakan pun tak ada. Tinggal hak apa? Bukan. Anak menakan no? Okey. Abang pun tak ada, adik-beradik tak ada. Tinggal anak menakan ni. Hak tu saja yang tinggal. Kan? Sebab tu saya bagi contoh yang mak menakan ni. Mak menakan dengan anak menakan. Kan? Okey. Tetapi jika dikahwinkan juga oleh yang tiada keluar undinya, dia kata, tak boleh, tak apa hati dia lah. Pasal apa bangah yang akan akadkan pernikahan sedangkan aku lebih fasih untuk nak menikahkan mak menakan aku. Dia tak apa hati. Dah kali dia tengok bangah macam lambat saja nak mengakadkan pernikahan tu, dia cepat-cepat ambil majlis itu, dia mengakadkan pernikahan untuk lelaki tu, untuk calon suami tu kan. Dia sendiri yang mengakad pernikahan. Sedangkan dia bukan hak jenis hak keluar undi tu Ustaz. Undi tak Ustaz, keluar siapa? Nama siapa? Nama bangah, bukan dia. Dia banglung. Dia kata mana boleh bagi kat bangah, aku banglung kan. Lepas tu dia pergi duduk majlis tu, dia lah yang mengakadkan pernikahan. Dia mengabaikan bangah tu Ustaz. Lagu mana? Apa jadi? Dia nak ambil juga. Apa jadi kepada akad pernikahan tersebut? Akad pernikahan itu dikira sah. Sebab apa sah? Sebab mak menakan mereka dah bagi dah izin kat mereka semua. Cuma mereka ni ketika mana nak mengakadkan pernikahan, mereka berebut. Tu saja kes dia. Pasal apa kita kena buat undi? Sebab nak tengok undi tersebut kan, ikut nasib lah. Siapa dapat dia lah yang akan mengakadkan pernikahan. Sebab tu dalam hukum dia kata wajib untuk mengelak daripada berkelahi tu. Tengok-tengok hak banglung ketegang kan, dapat dekat bangah dia ketegang, dia laksanakan juga pernikahan itu walaupun undi orang lain. Dapat kat orang lain kan. Jadi apa jadi pada akad tersebut? Akad pernikahan itu dikira sebagai akad yang sah, tak ada masalah. Cuma lepas pada tu berkelahi, hang ni kan, undi dah naik nama apa dia berkelahi, nak buat ke mana? Dah balung ketegang. Itu biar dia selesai sendirilah tu kan. Tapi segi akad pernikahan tu dah sah sebab mak menakan mereka dah izinkan mereka semua, aku izinkan siapa-siapa pun boleh. Siapa dah. Sah juga kahwinan itu kerana izin sudah ada. Mak menakan mereka dah izin dah mereka semua. Cuma undi itu diadakan untuk apa? Memutuskan perselisihan, nak selesaikan masalah mereka berebut nak jadi wali, nak jadi apa? Nak mengakadkan pernikahan tu saja. Bukan menafikan hak wilayah. Bukan kata dapat undi tu hak lain tak layak jadi wali. Bukan macam tu. Semua layak, dia satu darjat. Orang yang tiada keluar undi, itu kita dapat faham daripada kes yang dibawa dalam kitab ni tuan-tuan. Maka kalaulah kita hadapi kes yang di mana wali aqrab dengan ab'ad, wali aqrab ni kita kena cari, lagu mana pun kita kena cari sampai jumpa lah. Katakan wanita tu dia dengan pok angkat, ayah kandung dia tak tahu pergi mana kan, tak tahu ke mana, hidup ke mati ke dia pun tak tahu. Kena cari bagi jumpa.
Kalau susah sangat tak jumpa, barulah berpindah kepada wali hakim. Dia tidak akan berpindah kepada wali abad. Sebab kita tak pasti dia hidup ke mati tu. Katakan dia hidup, dia masih ada hak untuk menikahkan anak dia, anak kandung dia. Kan? Tapi kita dah tak jumpa, bagaimana? Maka kita berpindah kepada wali hakim. Wali hakim. Sebab wali aqrab tu dah tak ada. Bukan tak ada, bukan meninggal, tak jumpa, ghaib. Kan? Ataupun ghaib dan berada pada tempat yang lebih 2 marhalah. Tiba-tiba wali aqrab duduk 5 tahun kemudian, tiba-tiba wali aqrab tu muncul. Kita kena siasat balik. Bila dia muncul itu, dia berada dalam kawasan 2 marhalah ke ataupun lebih 2 marhalah. Kena cek balik. Cek tengok Allah dia anak kandung dia ada kat Jitra. Kan? Lepas tu pak kandung yang tak jumpa ni duduk dekat Kodang. Duduk tampu je. Cek balik lah, pak dia hidup lagi duduk dekat Kodang. Kita dah wali hakim dah menikahkan kawan tu. Kan? Jadi lagu mana tuan-tuan? Wali aqrab masih ada. Oleh itu ulama mengatakan bahawa dan berdasarkan pada kitab yang kita baca dan kita fiqh mazhab Syafi'i, maka tidak sahlah pernikahan itu sebab wali aqrab masih ada, masih hidup. Cuma tak jumpa. Lepas tu dia muncul balik. Oleh itu apa yang patut dibuat? Kita akad lain lah. Itu saja. Dapat anak apa semua, itu anak halal sebab pernikahan yang berdasarkan kepada pernikahan syubhah. Jadi syubhah benda tu. Dia ada 3 tuan-tuan. Hasil anak yang kita dapat tu dia ada 3 keadaan. Kalau tanpa perkahwinan dikira sebagai penzinaan. Anak tu anak haram. Yang kedua, kalau sekiranya anak yang terhasil itu adalah berdasarkan kepada perkahwinan, maka itu adalah anak yang halal. Yang ketiga pula, perkahwinan yang di mana berlaku syubhat kat situ. Kan? Yang kita kata wali aqrab, tak tahu duduk tam mana, lepas tiba-tiba muncul, tu berlaku syubhat lah tu. Berlaku kes sah tak sah, menikah dekat Thailand sah tak sah. Lalu bila kita cek balik rupanya tak sah, gitu. Itu syubhah dia panggil. Bila syubhah ni anak dapat dah, maka itu dikira sebagai anak halal. Nak bagi sah lagu mana, kita kena buat akad lain lah. Itu saja penyelesaian yang dibuat oleh Jabatan Agama pada hari ini. Dan memang itu sesuai dengan syarak. Betul. Dan jangan kita duk heboh-hebohkan, takut jadi kalut. Anak harap apa? Tak sah ke dulu ni? Allah lagu benar nak buat. Dia kalut, dia cerita habis canang satu Malaysia. Dia buat dalam Facebook, lagu benar nak buat tuan-tuan. Tuan-tuan tolong beri pandangan kat saya, lagu benar nak buat. Dia cerita habis. Tak payahlah. Cerita dekat Jabatan Agama dah lah. Jabatan Agama kata tak apa, relax. Kita buat liang akad. Sudah cukup, habis. Anak tu dikira anak hang dah. Tak apa dah tu. Cuma buat lain saja akad tu. Jadi kalau tuan-tuan rujuk kepada mereka yang terlibat dengan kes-kes macam ni, qadi-qadi Jabatan Agama, dia akan cerita lagu tu lah. Dia kata kes lagu tu memang banyak dia kata. Dan dia kata biasa berlaku. Bukan kata ganjil, bukan kata susah dah berlaku benda ni. Tak, memang biasa berlaku. Sebab apa? Sebab lepas nikah tu dah cek balik. Kadang-kadang muncul tu wali aqrab tu dia, kadang dia hilang termuncul balik. Ini macam-macam lah. Kadang kita cerita tak salah. Kita ingatkan adik kita tak balik lagi. Cek tengok dia tingkatan 1. Kita dah rasa macam tak balik lagi. Tengok balik apanya. Berlaku dekat mana tu, dekat satu Tok Imam tu. Dia tanya ni wali yang ada yang akrab yang mana satu, dia kata. Dia kata adik saya. Lepas tu dia tanya umur berapa? Dia kata 13 tahun dia kata. Tok Imam tu tak cek. 13 tahun tak balik lagi dia kata. Dia terus buat pernikahan. Imam tu pula meninggal dah pun. Yang buat pernikahan tu. Dia pun meninggal dah. Lepas tu yang saya cerita tak salah. 5 tahun kemudian mai qadi baru qadi baru tanya ni sebab dia tengok borang siapa wali dia. Wali dia adalah wali hakim. Okey, tengok balik borang. Macam mana ni? Lepas tu cek tengok ada seorang adik ni. Dia tengok dalam borang tu. Ada adik yang dianggap masih tidak balik. 13 tahun dia terfikir balik. 13 tahun ni kadang ada yang balik Dia pun tanya budak tu yang kita cerita mula tadi. Dia tanya, dia cerita memang betul.
memang dia yakin kata dia balik arah pada ketika itu. Nampak? Jadi apa yang patut dibuat, qadi putuskan, okey kita buat akad lain lah, macam tu je. Tidak ada masalah. Jangan kita kelang kabut, kelibut sampai pening kepala, tak apalah, tak payah. Kita selesaikan dengan jabatan agama saja. Okay. Jadi yang kha tu tuan-tuan, insya-Allah sebab dah isyak dah, kita akan sambung lagi lah pada bulan hadapan. Yang kha tu, kha dal tu, kita akan sambung pada bulan hadapan, dan kita akan masuk tajuk baru iaitu kafaah. Kafaah ni adakah syarat kepada sahnya nikah? Bukan syarat, dia bukan syarat, tapi dia adalah satu hak kepada wali dan juga wanita yang menikah. Kalaulah si ayah nak memaksa si wanita tu menikah dengan seorang calon tu tidak sekufu, tidak ada kafaah dengan wanita tu boleh tuntut dekat mahkamah, dia tak mau pernikahan tersebut, maka dia boleh bagi tahu. Itulah yang kita nak akan bincangkan pada bulan hadapan, insya-Allah. Itu sajalah kuliah kita pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa 'amalan salihan taqabbala, tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.